Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة Muslimin, Muslimat, saudara, saudari yang dikasihi sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, dari lubuk hati kita berseronok dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah Allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya-Allah. Kita syukur kepada Allah Ta'ala daripada lubuk hati kita. Lidah kita boleh mengucap alhamdulillah. Anggota kita pun turut sama dalam nak mematuhi, dalam nak melaksanakan amal soleh, amal yang Allah Ta'ala kasih, amal yang Allah Ta'ala redha, amal yang Allah Ta'ala akan beri pahala dan beri ganjaran yang baik, balasan yang baik, terutamanya di akhirat esok selepas pada kita mati meninggal. Yang kita harapnya semoga Allah Ta'ala golongkan kita daripada orang yang beruntung, iaitu orang yang dapat memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang yang terlepas, dibebas daripada seksa neraka. Muslimin, muslimat yang dikasihi, yang dimuliai sekalian, syukur ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita sampai kepada hari ini kita dapat hidup dalam keadaan kita beriman, hidup pula dalam musim yang paling Allah Ta'ala kasih, yang paling Allah Ta'ala cinta, yang Allah Ta'ala paling suka untuk kita melakukan amal soleh. Masya Allah, musim 10 awal daripada Zulhijjah. Masya Allah, Masya Allah. Sebagaimana hadis yang selalu kita mendengar galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa tidak ada mana-mana hari amalan soleh yang dikerja padanya lebih dikasihi, lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada amalan-amalan yang dikerja di musim 10 awal daripada Zulhijjah. Masya Allah, tabarakallah. Terutamanya di hari Arafah dan juga di hari 10 Zulhijjah yang kita panggil Yaumu An-Nahri, Yaumu Arafah dan juga Yaumun Nahri adalah hari yang paling besar daripada 300 hari dalam setahun. Masya Allah, Masya Allah. Kalaulah kita tengok kepada
saudara-saudari kita yang menjadi hujjaj, yang Allah Ta'ala jemput mereka itu untuk kerja haji pada tahun ini, maka sejak daripada kemarin mereka keluar daripada Mekah menuju kepada Mina, dan hari ini pula untuk mereka yang berada di Mekah lah, untuk mereka yang buat haji itu, mereka akan berpindah pula daripada Mina kepada tempat yang bernamanya Arafah. Tempat yang bernamanya Arafah untuk mereka wukuf sebagai melaksanakan satu rukun yang paling besar sekali bagi rukun haji. Masya Allah. Itu untuk saudara kita hujjat yang berada di Makkah. Dan juga digalakkan untuk yang tidak bekerjakan haji, untuk mereka berpuasa. Untuk mereka berpuasa, harap sebagaimana Nabi sebut tu, harap untuk Allah Ta'ala ampun dosa 2 tahun. Itu yang sudah kita maklum. Alhamdulillah. 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 Untuk peringatan melalui siaran langsung pada pagi yang barakah dan mulia ni, untuk amal hari Arafah, hari yang juga Nabi SAW sebut kata hari yang paling banyak Allah Ta'ala memerdekakan orang-orang daripada neraka. Allah. Ramai sekali orang-orang yang Allah Ta'ala bebas, yang Allah Ta'ala merdeka daripada neraka. Allah. Dan juga hadis yang Nabi sebut sebagai maksudnya, hari yang paling baik doa. Nabi kata khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku kata, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli. Sebaik-baik benda yang aku kata dan nabi sebelum pada aku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab tu saya nak buat peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari yang sedang-sedang duk menonton ruangan pada pagi yang barakah ni. Marilah kita guna hari besar ni untuk sebanyak mungkin kita beramal dengan amal soleh, terutamanya doa kepada Allah Ta'ala. Yang Nabi kata khairud du'a, doa untuk Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka. Doa untuk Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita. Doa untuk Allah Ta'ala ampun dosa-dosa ibu-ibu dan ayah-ayah kita, untuk nenek kita yang sudah mereka itu meninggal. Doa untuk Allah Ta'ala tetapkan kita menjadi orang beriman. Doa supaya Allah Ta'ala baiki diri kita, isteri kita, anak-anak kita, warga kita. Doa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkatkan bala wabak yang masih sedang-sedang merebak. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akak 12 tangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk Allah Ta'ala akak bala wabak. Allahumma kshif anna al-waba, Allahumma adfa' anna al-waba, Allahumma arfa' anna hadhihi al-ja'iha wa hadha al-bala ya rabbal alamin ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kita doa kepada Allah Ta'ala. Kerana kita mengalami bala ujian yang berat, yang sedang-sedang merebak wabak ini. Subhanallah. Itu sebagai peringatan tentang amal baik di hari Arafah. Selain daripada kita puasa, selain daripada
Kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi sekalian, daripada amal selain daripada orang yang berada di Mekah mereka buat haji, dan orang yang duduk di tempat lain daripada Mekah mereka berpuasa di musim-musim ini juga, musim hari raya Aidil Adha dan juga ayyamu at-tashriq, hari tasyrik. Sebenarnya mula daripada Arafah lagi, Arafah Yaumun Nahr dan juga ayyam tasyrik. Hak ni Nabi kata Aiduna ahlu al-Islam, ayah kami orang Islam. Masya-Allah, Nabi panggil Aid dah, hari Arafah, hari Yaumun Nahr dan juga ayyam tasyrik ni Nabi kata Aiduna ahlu al-Islam. Masya-Allah. Dan juga ambil daripada Yaumun Nahr dan ayyamut tasyrik tu hari yang juga ada satu amalan yang besar pahalanya untuk kita kerja, iaitu amalan yang dipanggil al-udhiyah. Amalan al-udhiyah ataupun amalan gurban. Masya-Allah. Maka orang yang dia nak laksanakan sunnah ni, sunnah gurban ni memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang yang nak kerja amalan ini memang dia sudah ada buat persiapan, buat persediaan yang baik, terutamanya pada musim yang kita duduk di masa yang wabak sedang-sedang merebak ni. Kena buat persiapan secara beringat sangat-sangat, untuk kita boleh melakukan sunnah dan untuk kita selamat daripada wabak, untuk kita boleh kerja sunnah dan untuk kita selamat daripada wabak. Maka tentu sekali perlu kepada persiapan yang bagus, perlu kepada cadangan, perlu kepada persiapan persediaan yang baik. Subhanallah. Maka amalan udhiyah ni sebagaimana kita maklum iaitu sembelih daripada bahimatu al-an'am, dia panggil binatang daripada unta, daripada kambing, daripada biring, daripada lembu. Ini panggil bahimatu al-an'am. Kita sembelih binatang ni, niat kita beribadat kepada Allah Ta'ala, untuk berdamping diri kita kepada Allah Ta'ala. Niat udhiyah di musim Yaumun Nahri dan juga ayyam at-tashriq. Hak ni dia panggil udhiyah. Masya-Allah, dia panggil udhiyah. Maka hak ni Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ni maknanya untuk pendapat yang paling asah daripada aqwal, daripada pendapat-pendapat tu, maksudnya nahru ad-dhahaya, maknanya udhiyah, makna gurban, wanhar. Masya-Allah. Itu Allah Ta'ala kata dalam Quran. Jadi apabila kita buat gurban, buat udhiyah ni, mana kita tu menerima perintah daripada hak Tuhan kata wanhar, fasalli, semaya. Fasalli, patu wanhar tu mana gurban lah. Gurban, mana buat udhiyah, maknanya sembelih. Sama ada kalau orang ada di kawasan Arab, ya sembelih unta. Kita di rumah ni sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih biring, dengan syarat-syarat yang kita duk belajar mengaji dalam apa yang disebut oleh fuqaha daripada ulama kita. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi untuk Nabi pula, sebagaimana hadis dalam Bukhari dan juga hadis dalam Sahih Muslim, sebut kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma
biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Hak ni hadis dalam Bukhari dan juga Muslim. Cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha. Nabi gerbel. Gapo yang Nabi gerbel? Bikabsyaini, dengan 2 ekor kibas. Masya-Allah, kibas. Kibah dah. Lagi pula sifat 2 ekor kibas yang disembelihkan oleh Nabi ni, amlahaini aqranaini. Amlahaini aqranaini. Amlahaini mana yang berwarna putih, jangan ada sikit-sikit hitam. Masya-Allah bulu dia tu. Aqranaini makna yang bertanduk 2, molek tanduk dia. Masya-Allah, nak kata binatang yang dipilih gerbang, dipilih untuk buat udhiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah binatang 2 ekor kibah yang cukup comel. Amlahaini aqranain. Lepas tu Nabi sembelih sendiri. Zabahahuma biyadihi. Nabi sembelih dengan tangannya. Masya-Allah, masya-Allah. Tu untuk hadis. Kemudian kalaulah kita nak tengok kepada rahsia amalan kurban ni, mula-mula sekali kita katakan amalan kurban adalah amalan ibadah. Ibadah yang disyaratkan untuk kita buat, yang disuruh kita buat. Apabila kita panggil ibadah, apakah rahsia daripada ibadah? Rahsia daripada ibadahnya, Allah Ta'ala nak tengok kita hamba ni patuh, tunduk, sanggup terima suruh daripada Allah, sanggup terima contoh tauladan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati bulat ikhlas semata-mata beribadat kepada Allah. Beribadat kepada Allah, harap balasan baik daripada Allah. Itu rahsia daripada ibadat. Mana nak tengok kata hati kita sebagai pendirian menjadi hamba ni patuh taat kepada perintah ajaran Allah berdasar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna rahsia daripada ibadat, daripada semua ibadat. Semua ibadat. Tak ada kira kalaulah kita kata solat, semaya, siam, puasa, ibadat sedekah dan ibadat lain-lain lagi, semua tu dipanggil ibadat. Rahsianya untuk Allah Ta'ala nak tengok kita ni sejauh mana kita taat, kita patuh, kita tunduk menerima suruhan Allah, perintah Allah, sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rahsia daripada semua ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Masya-Allah. Adapun daripada setiap ibadat masing-masing itu memang dia ada pula rahsia berbagai-bagai mengikut ibadat itu sendiri. Maka kalaulah ibadat kurban, ibadat udhiyah ni, kita ingat kepada sejarah yang Allah Ta'ala telah menguji Nabi besarnya Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail. Allah, ni ujian besar. Allah Ta'ala nak tengok juga Nabi Ibrahim sejauh mana dia boleh patuh. Nak tengok juga Nabi Ismail sejauh mana dia boleh patuh. Kerana sebagaimana Nabi Ismail dia mimpi, dia wayak kepada ayah dia kata, ataupun Nabi Ibrahim dia mimpi, Nabi Ibrahim dia mimpi, dia wayak kepada anak dia kata, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Kata ayah ni, tengok dalam mimpi, makna mimpi lah. Kata ayah ni sembelih. Maksud sininya maknanya Allah Ta'ala menyuruh dia ni sembelih anak ni, anak yang saya ni Ismail. Fangzur madza tara, patut anak nampak kat mana. Kalau bahasa Allah ni
Ismail nampak lagu mana, adik Ismail nampak lagu mana, Hawa nampak lagu mana ni, ayah ni Allah Ta'ala suruh sembelih. Allah, ini ujian besar. Lalu Ismail kata, jawab dengan tegahnya sebagai seorang anak yang terima pula perintah daripada Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Membuatlah ayah mengikut apa yang diperintah kepadamu. Tuhan suruh mu lagu mana, Tuhan perintah lagu mana, terimalah Tuhan. Mu akan dapati aku ni daripada golongan orang yang bersabar. Allah, uji yang berat. Tapi Allah Ta'ala jadad dah, sedia dah. Cuma nak tengok bulatnya hati Ismail, bulatnya hati Ibrahim. Allah Ta'ala jadad dah. Nah, untuk mereka berdua ni tak ada sembelih anak sekali. Pada hakikatnya Allah Ta'ala tu ganti dengan kibas. Masya Allah. Itu ingat kepada sejarah pengorbanan yang dikorbankan oleh Abul Anbiya dan juga anak-anaknya Ismail alaihi wassalam untuk mematuh perintah, mematuh suruhan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu sebahagian daripada rahsia. Dan kalaulah kita tengok kepada sunnah Nabi kita pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, Nabi sembelih kurban ni, maka di antara rahsia-rahsia lain lagi pulaknya untuk kita muasat kepada para fuqara, untuk kita bertimai rasa. Nah, bertimai rasa dengan daging yang kita hasil boleh mari daripada hari yang kita sembelih ni, untuk kita sedekah, untuk kita beri makan kepada orang-orang yang mereka itu sangat perlu. Maka kalaulah cara pelaksanaan, cara kita nak bahagi daging kurban yang kita sembelih ni, maka cara-caranya sudah fuqaha kita, ahli fiqh kita, ulama kita ada wayak. Nah, kita makan sedikit daripada udhiyah kita dan kita sedekah semuanya sebanyak mungkin kepada orang yang berhajat. Itu yang paling baik sekali. Yang paling baik sekali. Untuk sederhana juga ada caranya fuqaha kita bahagi tubik kepada 3 bahagian. Nah, nampak tu? 1 bahagian kita makan, 1 bahagian untuk kita sedekah kepada orang yang perlu, dan 1 bahagian boleh juga kita sedekah. Boleh juga kita hadiah kepada kawan-kawan kita, kepada saing-saing kita, kepada sahabat-sahabat kita. Walaupun kadang-kadang mereka itu menjadi orang kaya sekalipun. Itu cara. Sama ada kita nak makan sedikit untuk ambil berkat dengan amalan soleh kurban ni, dan kita sedekah semuanya, ataupun untuk kita bahagi 3, makan ratik, hadiah ratik, dan sedekah ratik. Itu cara. Maka udhiyah ni adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi pula mengambil tepat hukum sunnatun muakkadah, atas pendapat yang ulama ramanya sunnatun muakkadah, bukan sapat hak kepada wajib. Tapi ada setengah daripada ulama mengatakan wajib kurban ni. Kerana sebagaimana hak Nabi kata, orang yang ada kelawasan, ada kemampuan, dia tidak kurban, maka jangan masuklah dekat dengan musalla tempat semaya kami. Daripada hadis ni ada sebahagian ulama mengatakan kurban ni wajib, walaupun hak ramanya mengatakan hukum udhiyah adalah sunnah muakkadah, berdalil dengan hadis lain yang mana hak Nabi sebut berkaitan dengan orang yang nak orang yang ada azan nak kurban, apabila masuk 1 Zulhijjah ni, maka adalah dia tu patah
daripada kerak kuku, daripada ambil rambut, ambil bulu ke apa. Ada hak ni ulama faham kata kalau gitu bukanlah siapa tahap kepada wajib tapi adalah sunnah muakkadah. Walau bagaimanapun digalakkan sangat-sangat kepada orang yang ada kemampuan, kepada orang yang ada kelawasan, orang mampu, orang kuasa, patut benar dia tu buat laksanakan sunnah ini demi untuk beribadat kepada Allah dan juga demi untuk muasat bertimbang rasa kepada orang-orang susah, kepada orang yang duduk dalam kecemasan, terutamanya Allah duduk dalam keadaan COVID yang mengalami sekarang. Masya-Allah, tabarakallah. Maka itulah kama dia hak kita kena cumak lagi, tahu laginya berkenaan dengan syarat-syarat lah. Memang saya rasa semua tu kita dah mengaji, belajar syarat-syarat sebagaimana fuqaha ada sebut tu, benatang yang siapa umur, benatang yang selamat daripada uyub, daripada penyakit-penyakit. Dan masa yang kita nak buat tu bila? Kena duduk dalam masa dia. Nak buat ikut saya tak boleh. Masa dianya setelah daripada kita semaya Aid, semaya raya, ataupun masa yang lepas pada teluhnya masa semaya raya dan dua khutbah. Hingga sampai akhir hari tasyrik. Itulah gerbang apabila kita buat dengan syarat-syarat dia, maka dia akan jadi gerbang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya rasa pada pagi yang barakah dan mulia pada hari ini boleh kita tukar ataupun kita beri saham perkara baik demi dengan hati yang kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tanamkan keikhlasan kepada kita semua. Boleh kita dapat juga taufik, hidayah, dapat inayah, dapat bantuan, dapat bimbingan, dapat jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala senantiasa jadikan kita daripada orang yang bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah, molek beribadat kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pada akhir ini saya nak berakhir dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan banyaklah kita berdoa dengan sungguh-sungguh hati, dengan bulat hati, dengan seikhlas-ikhlas hati, dengan doa dengan sekuat-kuatnya supaya Allah Ta'ala akad bala petaka. Saya nak berdoa insya-Allah Ta'ala ibu-ibu dan ayah-ayah yang sedang menyaksi tengok live siaran langsung pada pagi ni, boleh kita amin, boleh kita amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma kshif anna hadzal waba, Allahumma adfa' anna hadzal waba, Allahumma arfa' anna hadhihi al-ja'iha wa hadzal bala ya Rabbal Alamin wa ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afat fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.